para anbiya, juga pada kedua ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang sudah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan ini menyerahkan majlis ini kepada Yang Amat Ari Datuk untuk memulakan majlis dengan segala hormatnya. Dipersilakan Datuk. Saya ambil kesempatan ucapkan tahniah Datuk dah naik pangkat. Alhamdulillah, rezeki Allah. Amin amin. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati Puan Rosniati binti Mansur bersama kepimpinan Gemah Nur Iman, para asatizah, hadirin, hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita sekali lagi bagi meneruskan perkongsian ilmu pada malam ini insya-Allah bab pusaka. Saya juga ucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh warga Gemah Nur Iman yang telah mengucapkan tahniah kepada saya. Dan saya mohon doa semua mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan dan memudahkan saya memikul amanah yang baru di Putrajaya insya-Allah bermula hari Rabu ini. Alhamdulillah kita balik kepada pengajian kita. Alhamdulillah kita dalam kuliah-kuliah yang lepas kita telah menghabiskan mungkin tak habis sepenuhnya lah tapi pada saya dah habis lah hampir sepenuhnya dalam bab hibah dan pada malam ini kita pindah kepada bab pusaka. Mungkin bab pusaka ni bila online ni agak sukar sedikit lah sebab yang pertama tak boleh nak tunjuk macam mana cara pengiraan. Saya kebetulan juga mengajar di surau saya lah di sini di Seremban Tuhai ini di surau Sakura Seremban 2 ada whiteboardnya secara fizikal lebih mudah lah nak tunjuk gambar rajah yang sepatutnya dan juga pengiraan secara manual lah Jadi dalam online ni tak apalah, insya-Allah saya cubalah sedaya upaya untuk berkongsikan berkaitan dengan ilmu faraid ini. Hadirin hadirat sekalian, apa maksud faraid? Ilmu faraid. Faraid ini asal daripada perkataan fardu, bahagian tu lah. Bila faraid jamaknya maknanya bahagian-bahagian lah.
uh, iaitu bahagian-bahagian pusaka yang diberi, yang diberi kepada waris-waris yang sah seperti yang diperuntukkan dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis dan juga yang telah disepakati oleh para ulama. Ya. Itu maksud faraid. Jadi ilmu faraid pula maksudnya iaitu kaedah. Ya. Kaedah penentuan bahagian yang sebenar, yang diperuntukkan kepada waris-waris yang bersesuaian dengan bahagian itu selepas kematian pewaris. Ya. Selepas kematian yang meninggal dunia lah, orang yang mewariskan harta. Ya. Jadi nak faham ilmu faraid ni ada gabungan daripada beberapa ilmu lah, iaitu ilmu hukum syarak itu sendiri yang berkaitan dengan ilmu faraid itu. Kemudian ilmu hisab ataupun matematik, nak tahu juga ilmu matematik, kalau tidak tak boleh nak kira, tak boleh nak faham pengiraan. Kemudian nak faham juga ilmu nasab, ilmu berkaitan dengan keturunan, sebab bila hakim membicarakan kes faraid ni, dia nak kena tahu susur galur keturunan pewaris, keturunan orang yang meninggal dunia tu, siapa yang mati dahulu, siapa yang mati kemudian, yang mana anak kandung, yang mana anak angkat, ini ilmu yang berkaitan dengan nasab ini pun penting, jadi ada sekurang-kurangnya gabungan 3 ilmu lah, ilmu segi hukum syarak itu sendiri, ilmu matematik dan juga ilmu nasab, keturunan ni. Nak yang mudah kita faham, maknanya nak faham dia family tree lah, silsilah kekeluargaan itu. Jadi hadirin hadirat sekalian, dalam bab faraid ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 11 dan juga ayat 12. Kita ambil barakah, kita bacakan ayat ini dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم ولا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا Faridatan minallah, innallaha kana aliman hakima. Ayat yang panjang, surah An-Nisa ayat 11. Kemudian diikuti oleh ayat 11, ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, fa in kana lahunna walad falakumur rubu'. فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصي بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Hadirin hadirat sekalian, ayat surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 ini kalau kita baca terjemahan boleh dikatakanlah dalam ayat Quran
ayat 11 dan ayat 12 surah An-Nisa ini telah memperincikan hampir keseluruhan bahagian-bahagian waris yang telah ditentukan ya, dalam Al-Quran ini. Ya. Ayat 11 itu ya, menunjukkan ataupun memberitahu kepada kita yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Ini yang menunjukkan bukti ataupun dalil sebagaimana yang Allah firmankan ini yang menyatakan bahagian lelaki itu 2 bahagian berbanding dengan perempuan 1. Maknanya 2 nisbah 1. Inilah ayat dia. Kemudian fa in kunna nisaan fawqa thnaitain, bila ada 2 orang anak perempuan ataupun lebih ataupun lebih tak ada anak lelaki maka bahagiannya ialah 2/3. Maknanya bila si mati meninggalkan anak perempuan saja semua dia tak ada anak lelaki, maka anak perempuan tadi yang 2 orang ataupun lebih tadi berkongsi 2/3 daripada harta peninggalan si mati, harta peninggalan bapa tadi. Wa in kanat wahidatan, jika dia seorang falahan nisf. Maknanya kalau si mati meninggalkan seorang saja anak perempuan, tak ada anak lelaki, maka bahagian anak perempuan itu adalah separuh, 1/2. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Bahagian untuk ibu bapa pula. Ibu bapa ni bila si mati meninggal, ibu atau bapa layak mendapat 1/6. Likulli wahidin minhum as-sudus, 1/6. Mimma tarak in kana lahu walad, kalau ada anak, mana si mati ada bapa, ada ibu, ada anak. Bahagian bapa dan ibu tu masing-masing 1/6. Ikut ayat ni dia panjanglah lagi jadi ni masuk ayat yang ke-12. Ada perincian-perinciannya termasuklah bahagian suami, bahagian isteri, kalau ada anak berapa, kalau tak ada anak berapa, itu perinciannya. Itu kita ambil barakah membaca ayat yang berkaitan detail. Ini ayat Quran ayat 11 dan 12 surah An-Nisa ini telah memperincikan dan ada lagi lah ayat 186 dan 187 surah Al-Anfal yang ada kaitan juga dengan harta pusaka. Jadi apa fokus ilmu faraid ni? Yang kita nak faham sebenarnya apa dia ilmu faraid ni? Yang kita nak fokuskan ialah ada 2 sahaja, 2 perkara. Yang pertama, nak menentukan waris yang sah. Itu fokus utama bila bercara bab ilmu faraid ini. Nak menentukan siapa waris yang berhak. Sebab hadirin hadirat sekalian ada juga dalam zaman mutaakhir ini orang yang tak layak terima pusaka pun dia datang juga, datang menuntut. Ini dah berlaku dah sekarang ni. Jadi ini tanggungjawab mahkamah lah. Bila satu kes faraid tu difailkan ke mahkamah syariah, perkara yang mustahak sekali adalah hakim akan buat siasatan waris, siasatan waris bagi menentukan siapakah waris-waris yang berhak, yang berhak menurut hukum syarak tadi. Yang kedua, fokus yang kedua ialah nak menentukan harta yang ditinggalkan. Ini pun mustahak. Yang pertama tadi nak menentukan waris yang sah dan bahagian masing-masing lah, dan bahagian masing-masing. Yang kedua nak menentukan harta yang menjadi harta pusaka itu.
Sebab apabila si mati meninggalkan apabila si mati meninggal dunia, kemungkinan besar bukan semua harta yang ditinggalkan itu adalah harta pusaka. Sebab di sana juga mungkin ada harta orang lain. Ya. Contoh, ya. Contoh, harta sepencarian. Ya. So, apabila seseorang tu telah berkahwin, ya, dia meninggal dunia. Katalah yang meninggal ini suami, ya. Suami yang meninggal dunia, ada isteri lagi, ya. Tak boleh bagi harta pusaka terus. Ya, kena bahagi dulu harta sepencarian, ya. Sebab harta yang ada itu adalah bercampur, ya. Bercampur dengan harta sepencarian dengan isteri yang ditinggalkan. Jadi perkara yang tu maknanya kena diselesaikan dahulu. Kemudian itu antara perkara lah yang mustahak, ya. Jadi sebab itu nak dalam fokus yang kedua ni nak ditentukan yang mana yang sebenarnya yang betul-betul menjadi pusaka. Ya, termasuklah hutang piutang dan sebagainya. Nanti kita akan masuk lebih detail insya-Allah, ya. Kemudian kita masuk bab waris lah, ya. Apabila seorang meninggal dunia, dia akan meninggalkan waris. Siapa dia waris ini? Waris ini ialah terma yang diguna kepada saudara mara lah, kepada ahli waris, di mana pembahagian harta akan diberi kepada mereka, ya. Orang yang maknanya waris ni orang yang layak. Orang yang layak menerima pusaka, ya. Jadi waris yang sah, ya, waris yang sah, ya, yang akan menerima peruntukan ataupun bahagian yang tertentu, ya, setiap harta yang ditinggalkan oleh si mati, ya. Ini tanggungjawab mahkamah lah yang nak menentukan, ya, siapa dia waris yang sah, ya. Dalam bab pusaka ni juga, ya, istilah lain, ya, yang boleh kita faham iaitu yang dipanggil harta pusaka ataupun at-taikah. Apa dia harta ni, ya? Iaitu segala harta yang dimiliki oleh si mati semasa hidupnya, ya. Segala harta yang dimiliki oleh si mati semasa hidupnya. Kalau dia dah meninggal, itu bukan harta dia dah, ya. Kadang-kadang orang ada salah faham. Contoh, bila dah meninggal, ya, hari kematian itu orang ramai datang, ya, berduyun-duyun menziarahi si mati, ya. Ada disediakan bekas, ya, bekas untuk orang sedekah kepada arwah, ya. Orang nak sedekah lah sebab arwah ni meninggal lah, ya. Dibubur dalam jug, ya, dibubur dalam tupperware dan sebagainya lah, ya. Jadi ini duit ini bukan milik si mati, ya. Ya, orang yang mati tidak memiliki, ya. Man mata, ya. Apa hadis dia? Orang yang mati tidak memiliki, ya. Mata, ya. Apa lupa saya hadisnya. La yamlik, ya. Orang yang meninggal dunia tidak memiliki, ya. Sebab dia telah terputus daripada alam dunia ini. Dia dah terputus dah daripada alam dunia ini. Jadi sebaik sahaja seseorang itu meninggal, maka dia tidak lagi memiliki. Dia telah meninggalkan semua harta. Sebab itu ta'rif harta pusaka ni iaitu segala harta yang dimiliki oleh si mati hanya semasa hidup dia saja. Ya, daripada mula dia lahir sampailah dia meninggal dunia tu. Apa-apa harta yang dimiliki oleh si mati, ya, itulah harta dia. Bila dia dah meninggal, ya, kata dia meninggal pukul 1 tengah hari, ya, contoh, ya, dia meninggal 1 tengah hari. Pukul 1:05 ada orang datang nak bagi si mati ni, nak bagi duit 1 juta contohnya. Adakah dia menjadi milik si mati? Tak jadi dah.
tak jadi milik si mati lagi dah, ya, sebab dia telah meninggal dunia, ya. Tinggal lagi kalau orang tu nak bagi juga, dia boleh infak lah kepada keluarga arwah lah, ya. Tetapi tak boleh dikira sebagai harta pusaka, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, ya. Balik kepada ilmu faraid tadi ni. Jadi dalam ilmu faraid ataupun ilmu pusaka ni ada rukun-rukun dia lah. Yang pertama rukun pusaka tadi ni, yang pertama si mati tadilah, ya. Yang pertama si mati tadi, ya. Bila sebut si mati, ya, yang dikehendaki oleh hukum syarak ialah mati yang hakiki. Ya, mati yang hakiki maknanya telah disahkan meninggal dunia, sama ada oleh doktor dan sebagainya lah, ya, disahkan meninggal dunia, ya. Dia ada satu lagi mati yang dipanggil mati takdiri, mati yang dianggapkan oleh mahkamah ataupun hukum syarak. Contoh apa dia? Perintah anggapan mati, tragedi kapal terbang kita, ya, MAS MH370, ya, yang ditembak jatuh oleh di Rusia sana dulu, ya. Itu mati betul, bukan kapal terbang Malaysia yang hilang tu, ya, kapal terbang MAS, ya, MH370 lah kan, ya. Saya tak dah lupa pula dah, ya. Kan berapa orang penumpang dalam tu sampai hari ni tak jumpa kan, MH370, ya. Betul, ya, MH370. Jadi ini sebab mati ni ada dua tadi saya sebut tadi ni. Mati yang hakiki yang disahkan oleh doktor, ya, ataupun siapa yang berkelayakan lah, ya, untuk mengesahkan kematian. Yang satu lagi kita panggil mati takdiri, ya, mati yang dianggapkan mati tetapi disahkan juga oleh mahkamah, ya. Ini kena pakai ni, ya, mati ni. Jadi bagi tujuan untuk pusaka dalam kes MH370, sewaktu itu saya bertugas di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia lah, ya. Waktu tu bertugas sebagai pengarah bahagian, ya, salah satu pengarah bahagian di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Jadi waktu itu kerajaan telah meminta kita, Jabatan Kehakiman Syariah untuk bincang, ya, untuk bincang dan kita telah buat satu mesyuarat, tergempar, dan saya juga terlibat waktu itu, dan kita telah menasihati kerajaan lah, ya. Sebab pandangan kita diminta waktu itu bagaimana tentang orang-orang Islam yang terlibat dalam tragedi MH370, ya. Sebab dari segi hukum syaraknya, nak dapatkan perintah anggapan mati ini kena tunggu 4 tahun, segi hukum syaraknya, ya, berdasarkan pandangan-pandangan muktabar mazhab-mazhab fiqh, ya, dalam hukum syarak kita, ya. Jadi nak tunggu 4 tahun lama, ya, sedangkan waris-waris ni perlu, ya, waris-waris kepada mangsa tragedi MH370 ni perlu kepada harta pusaka kepada semua yang terlibat itu, ya, untuk belanja dan sebagainya, ya. Jadi kita telah ambil keputusan berdasarkan pandangan para fuqaha, iaitu yang diisytiharkan oleh Perdana Menteri waktu itu, bila, ya, kapal terbang itu dianggap telah jatuh di lautan Hindi, ya, tak silap saya, ya. Hari yang dianggap dia jatuh tenggelam itu, itulah tarikhnya yang dianggap mati. Dan kita telah putuskan, kita cadangkan supaya apabila kerajaan membuat pengisytihadan rasmi sedemikian, waktu itulah, ya, waktu itulah yang
dianggap mati takdiri tadi ni, ya. Dianggap maknanya keseluruhan penumpang MH370 telah meninggal dunia kesemuanya pada tarikh yang berkenaan, ya. Jadi pengisytiharan kerajaan ini boleh diguna di mahkamah, ya, untuk mendapat perintah anggapan mati bagi tujuan untuk pembahagian harta pusaka, ya. Jelas, ya, saya ingat, ya. Itu dua tadi ni. Ini rukun pusaka yang pertama, si mati, ya. Nak ditentukan maknanya betul-betul matilah. Kalau masih dalam koma belum lagi, ya. Walaupun walaupun ada kes, ya, yang sangat menduka citakan, ya. Ada ibu bapa yang koma di hospital ni, ada anak-anak pergi ambil cap jari, ya. Diam-diam ambil cap jari dengan tujuan untuk pembagian harta ni, ya. Wal'iyazubillah, ini anak durhaka, ya. Ada kes ni, ya. Rukun pusaka yang pertama, si mati. Yang kedua, rukun pusaka yang kedua, harta si mati. Ya. Harta si mati ini termasuklah jenis harta alih dan harta tak alih, ya. Harta alih ni macam duit lah, duit, kereta, apa lagi, ya, saham, ya. Harta tak alih ni macam, ya, rumah, tanah, ya, dan lain-lain lah, ya. Kemudian berkaitan dengan rukun harta tadi ni, ya. Harta si mati tadi ni saya sebut tadi di awal tadi, iaitu harta yang menjadi milik sebenar si mati. Jadi kalau harta si mati ni bercampur dengan yang lain-lainnya, kena tolak. Apa yang kena tolak ni? Yang pertama tadi saya sebut harta sepencarian, ya. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna, ya. Dalam Quran sebut, ya, tentang berkaitan dengan harta sepencarian. Dan dalam harta sepencarian ini telah ada fatwa, ya. Telah ada fatwa yang di negeri-negeri yang membolehkan, ya, isteri kepada si mati ini membuat tuntutan harta sepencarian dahulu, ya, supaya harta si mati ini dibersihkan, ya, daripada apa-apa harta yang menjadi milik orang lain, ya. Yang pertama harta sepencarian dulu, ya. Kalau saya petik di Selangor ni, ya, ada fatwa pada 23 Jun, ya, tahun 2005, dah lama dah. Dulu ni hadirin hadirat sekalian, bila suami ke ataupun isteri ke yang meninggal terus bagi harta pusaka, ya. Bila terus bagi harta pusaka, jadi pasangan si mati ni dapat sikit saja, lebih-lebih lagi bagi isteri, ya. Sebab bila suami meninggal, ada anak, isteri dapat 1/8, kecil saja bahagian dia. Kalau tak ada anak, baru dapat besar sikit, 1/4, ya. Lain suami dia besar sikit lah, ya, bahagian dia. Kalau isteri meninggal, tak ada anak, dia dapat setengah. Kalau ada anak, dia dapat 1/4, ya. Bahagian suami ni besar sikit, ya. Lelaki 2:1, ya. Jadi kemudian alhamdulillah, ya, perkara ini telah disedari oleh pihak berkuasa, ya. Tidak adillah kepada isteri atau suami tadi ni. Bila pasangan meninggal, tak dibahagi harta sepencarian dahulu, ya. Sedangkan di situ ada hak pasangan, ya. Kalau berkahwin 20 tahun, 30 tahun, ya, 40 tahun berkahwin, tiba-tiba suami meninggal dapat 1/8, ya. Isteri saya dapat 1/8, walhal telah berkorban hidup, ya. Berkorban sepanjang 30 tahun, 40 tahun dengan pasangan itu, ya. Jadi nampak ada kelompongan di situ. Alhamdulillah kemudiannya, ya, pihak kerajaan menyedari perkara ini, kemudian telah dikeluarkan fatwa, ya, berdasarkan hukum syarak, berdasarkan dalil yang telah diambil dari ayat Quran yang saya bacakan tadi, ya. Dan juga berdasarkan uruf ataupun adat, adat orang Melayu, ya. Adat orang Melayu termasuklah dalam kata bidalan di Negeri Sembilan ini, harta carian bagi, harta bawaan kembali, harta dapatan tinggal, ya. Ini adat pepatih, ya.
Di negeri lain pun adat Melayunya ya telah ada adat-adat istiadat Melayu ni berkaitan dengan harta pencarian ni telah wujud lama dulu ya. Telah menjadi adat sebahagian daripada adat ya. Rupa-rupanya adat ini adalah seleri dengan hukum syarak ya, kemudian telah difatwakan. Saya ambil contoh di Selangor 2005 ya. Iaitu dia kata fatwa dia, harta sepencarian selepas kematian salah satu pihak dalam perkahwinan di negeri Selangor boleh dibahagikan kepada suami atau isteri sebelum difaraidkan, termasuk setelah dilepaskan tanggungan si mati, kalau ada tanggungan lain lah ya. Pembahagian harta sepencarian tersebut hendaklah diberikan mengikut takat sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung dari kedua belah pihak ya. Persetujuan pembahagian hendaklah dibuat melalui perintah mahkamah ya. Ini berkaitan dengan fatwa khusus ya, berkaitan dengan harta sepencarian ya, yang melibatkan si mati tadi ya. Jadi itu yang pertama ya. Apa lagi harta si mati dia yang kena tolak selain daripada harta sepencarian ya. Yang kedua, hutang-hutang ya. Hutang-hutang si mati kena dilangsaikan terlebih dahulu ya. Termasuklah hutang bank, hutang kad kredit, hutang dengan orang ya, ataupun apa-apa hutang ya, hutang kereta, hutang rumah ya. Ini sebab itu yang mustahak ya, pasangan ni kalau boleh bukan kalau boleh, sepatutnya memang kena ambil tahu ya, hutang-hutang keluarga ni ya, hutang-hutang ahli keluarga ya. Berapa banyak suami berhutang ya, berapa banyak isteri berhutang, berapa banyak bapa kita berhutang ya. Yang sebaik-baiknya adalah dokumennya ataupun ada saksi-saksinya ya. Sebab bila si mati meninggal dunia, hutang-hutang ni perlu dilangsaikan terlebih dahulu ya. Sebaiknya kalau boleh dilangsaikan sebelum pengkebumian lah ya. Sebelum pengkebumian tu kalau boleh nak dilangsaikan hutang-hutang si mati ni yang paling afdal sekali ya. Kemudian apa lagi yang ditolak daripada harta si mati tadi ni? Belanja mengurus jenazah. Boleh ambil ya. Boleh ambil belanja mengurus jenazah ya. Jangan ambil duit yang orang sedekah hari mati tu. Itu bukan milik si mati. Ya. Boleh ambil daripada harta si mati sendiri. Kalau adalah ya. Kalau kata si mati tadi ni tak ada harta, itu tanggungjawab waris lah ya, untuk keluarkan belanja urus jenazah. Tanggungjawab ya pasangan, tanggungjawab anak-anak ya, untuk keluar belanja urus jenazah tadi ya. Kemudian apa lagi yang ditolak selain daripada belanja urusan jenazah ya? Nazar kalau ada ya, zakat kalau ada ya, yang belum ditunaikan ya. Kemudian lagi wasiat ya. Nazar ni ya, kadang-kadang kita ada bernazar dengan sesuatu. Contoh, jika anak berjaya nazar nak sedekah ya, nak sedekah RM1,000, contoh ya. Ataupun dia menazar jika anak berjaya ataupun apa-apalah ya, kejayaan-kejayaan tertentu, dia bernazar nak tunaikan umrah ya. Umrah tu sunat, dia dah pergi dah, umrah wajib dah pergi umrah tu sunat, tetapi bila dia bernazar jadi wajib ya. Bila meninggal sebelum tunaikan nazar tadi ni, maka jadi hutang ya. Nazar tadi sebab wajib ni ditunaikan ya. Kena dilangsaikan oleh si waris. Boleh guna ya, boleh guna harta si mati tadi ni untuk langsaikan ya. Kalau si mati tak ada harta, tak ada duit,
tanggungjawab waris lah, ya. Termasuk juga zakat dan juga wasiat. Ya, wasiat ni yang jadi banyak juga jadi isu, ya. Bila si mati meninggal dunia ni kena kenal pasti ni jika dia ada berwasiat. Lebih-lebih lagi orang yang ada membela anak angkat, ya. Biasanya orang yang ada membela anak angkat, ya, ambil anak angkat daripada kecil, biasanya orang ini ada meninggalkan wasiat. Sebab dia tahu anak angkat dia tidak berhak menerima pusaka sebab bukan waris, ya. Jadi dia ada meninggalkan wasiat, ya. Dengan syarat wasiat tadi tidak lebih daripada 1/3 daripada jumlah harta dia. Dia boleh wasiat, ya. Dan wasiat ini kadang-kadang dibuat dengan ada dokumen yang lengkap, ada saksi-saksi, ya. Kadang-kadang tak ada dokumen, hanya ada saksi sahaja. Yang ni pun kena dipastikan, ya, dipastikan. Boleh tolak ni. Kena tunaikan dulu, ya, wasiat si mati tadi ni, ya. Sama ada untuk anak angkat ataupun mungkin dia wasiat untuk orang yang menjaga dia sepanjang dia sakit, ya, ataupun dia wasiat untuk disedekahkan sebahagian harta dia kepada rumah anak yatim, ya, nak infak kepada pihak-pihak tertentu, ya, badan kebajikan dan sebagainya, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, ada banyak tadi ni, ya, nak pastikan, ya, rukun yang kedua yang ini berkaitan dengan harta si mati tadi ni, nak tolak atas pencarian, hutang piutang, belanja urus jenazah, nazar, zakat, wasiat, ya. Ini antaranya lah, ya, yang kalau ada yang lain lagi, ya. Kalau kata ada hibah bersyarat, contohnya ada lagi tambahan hibah bersyarat, ya, yang sah mengikut hukum syarak pun kena ditunaikan juga, ya. Itu berkaitan rukun yang kedua. Rukun pusaka yang ketiga iaitu waris, ya. Waris, ya. Waris saya sebut tadi ni, waris ni ada banyak pecahan lah, ya. Ashabul furud, asabah, zawil arham, ya. Jadi waris-waris ini pula, ya, ini pengalaman mahkamah lah, ya, hadirin hadirat sekalian. Nak menentukan waris ni, ya. Saya tengok ada soalan ni sekejap, ya, dalam chat room ni. Wasiat atau hibah itu tak boleh lebih 1/3. Wasiat yang tak boleh lebih daripada 1/3, ya. Hibah boleh, ya. Yang telah ditolak daripada segala hutang ataupun sebelum ditolak. Kena tolak hutang dululah, ya. Kena tolak hutang dulu, baru kita tengok wasiat ataupun hibah itu, ya. Dia kena dapat jumlah, maknanya hadirin hadirat sekalian ni, pertanyaan Zayani Zainuddin tadi ni, sama ada wasiat atau hibah itu tak boleh lebih 1/3 daripada keseluruhan harta yang telah ditolak dari segala hutang atau sebelum ditolak. Kena tolak hutang dulu. Hutang ni kena dilangsaikan dulu, baru dapat jumlah sebenar, ya, harta si mati ni. Muhammad Ridwan ada angkat tangan, ya. Sila kalau nak tanya dulu. Muhammad Ridwan, ya, sila. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya, jikalau dia nak buat hukum faraid tetapi si mati telah membuat hibah, bolehkah proses faraid ni dijalankan ataupun kita ikut proses hibah yang telah ditetapkan? Hibah maksudnya hibah keseluruhan harta dia ke? Betul, keseluruhan hartanya. Keseluruhan hartanya. Okey. Terima kasih, cantik soalan ni, ya. Antara hibah dengan pusaka yang mana nak dulukan ni, ya. Jika okey, ya. Jika terbukti dokumen hibah ataupun hibah ini telah dibuat oleh si mati semasa hidupnya, maka kena tunaikan hibah ni dulu, ya. Kalau ada baki lagi harta, baru boleh faraid, ya. Cumanya bila berlaku begitu, ini biasa berlaku di mahkamah syariah, ya.
biasanya hibah yang sebegini dipertikaikan oleh ahli waris. Sebab ahli waris merasa seolah-olah ditipu dan sebagainya. Dia tak dapat harta pusaka. Ini terpulanglah, bukan terpulang, maknanya mesti diputuskan oleh mahkamah. Bila berlaku pertikaian yang sebegini, mesti diputuskan oleh mahkamah. Apabila hibah tadi disabitkan sah oleh mahkamah syariah, tak ada siapa boleh pertikailah, termasuk ahli waris. Kalau maknanya jika didapati oleh mahkamah setelah dibicarakan, dipanggil saksi-saksi dan hakim ataupun mahkamah berpuas hati bahawa hibah telah berlaku, sama ada separuh daripada harta ataupun keseluruhan harta telah dihibah, ada perintah mahkamah, maka perintah mahkamah itu adalah wajib diikuti. Wajib disempurnakan. Apabila sesuatu hibah telah disahkan oleh mahkamah. Ingat jelas tu ya? InsyaAllah Ustaz, ada lagi satu soalan. Ya, sudah. Okey. Dari segi proses hibah tu, minta maaf lah keluar sikit tajuk. Dia telah mewakili seorang untuk mewariskan wakil, contohnya dia pergi pegang duit 90,000. Tapi waris tu dia minta diserahkan kepada 3 orang adik-beradiknya yang lain. So jikalau waris tu tak dijalankan tanggungjawab dia, tu bagaimana hukum dia? Saya tak berapa dapat tadi. Kenapa pula ni yang duit tadi tu diserah kepada orang tu? Sebab nama penama tu diwakili hanya seorang. Nama penama tu seorang, tapi waris dia dah waris mati tu penama. Maknanya tabung haji ke? Ataupun Kedul SP ataupun lain-lain? Ni lain-lain lah maksudnya. Maksudnya dia dah wariskan setiap nama tu ada penama, tetapi contoh bank Maybank dah ada orang dia, bank ini dah ada orang dia, tapi dia sebenarnya untuk menyerahkan pada adik-beradiknya. Terima kasih. Ini pun bagus soalan. Sama-sama. Okay. Apabila penama bab penama ni telah ada juga fatwa, tapi malam ni tak sempatlah saya nak kongsikan fatwa. Penama-penama ini telah difatwakan, saya ingat seluruh negara lah. Seluruh negeri di seluruh Malaysia ni telah ada fatwa berkaitan dengan penama ini. Apa maksudnya penama ni? Penama ni bukan pewaris. Penama ini hanyalah bertindak di segi dalam fatwa telah putuskan hanyalah sebagai pentadbir sahaja. Telah ada sama ada penama bagi tabung haji ke, KWSP ke, ataupun lain-lain kumpulan wang amanah, ada penama dekat situ. Penama ini bukan pewaris. Bila dia bukan pewaris, dia hanya bertindak, dia adalah orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan duit itu supaya dibahagikan mengikut hukum faraid. Jadi sepatutnya apa yang kena buat? Penama tadi ni mestilah memfailkan kes faraid di mahkamah syariah. Semua penama tadi ni terhadap semua duit yang ditinggalkan oleh si mati tadi ni, supaya mahkamah boleh menentukan 2 perkara tadi. Yang pertama, siapa waris yang berhak sebenarnya. Yang kedua, bahagian masing-masing. Sama ada 1/2, 1/3, 1/6, 1/8. Itu mahkamah yang akan tentukan. Bukan penama yang menentukan. Penama tak ada hak. Ada kemungkinan penama tu sendiri bukannya ahli waris. Bila penama bukan ahli waris, tetapi dia menguruskan, dia membantu menguruskan pembahagian harta pusaka tu, pergi ke mahkamah, memfailkan kes, dia boleh claim sebenarnya. Bolehlah claim urusan itu. Untuk urusan pembahagian pusaka itu dia boleh claim dengan qadar yang munasabah lah. Qadar yang sepatutnya, iaitu
belanja pengurusan untuk pengurusan kes faraid itu. Saya ingat jelaslah tu penjelasan saya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, jelas. Alhamdulillah ya. Jadi kita balik kepada rukun pusaka tadi berkaitan dengan waris tadi ni. Jadi waris-waris ini ditentukan oleh mahkamah ya. Jadi mustahak pengalaman saya bicara pusaka ini saya kalau boleh nak semua waris ni hadir depan saya depan mahkamah cuma hari ini kita adalah borang-borang tertentu sama bila ahli waris yang tak dapat hadir ini dia bolehlah memberi perwakilan ada surat kebenaran dia untuk dia tidak hadir dan dia sama ada dia bersetuju ataupun melepaskan hak dia terhadap pusaka itu, ada dia punya borang-borang tertentu dia yang mustahak sekali ialah yang mahkamah nak bicarakan tentang waris ini supaya mahkamah dapat maklumat mahkamah nak dapat maklumat siapa sebenarnya waris-waris yang ada, sama ada yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Ini mustahak. Sebab itu pengalaman saya lah bila saya bercara di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dulu, saya minta kata kepada waris ni yang terutama melibatkan waris yang ramai yang dah berapa kali mati dah. Jadi saya minta kepada ahli waris ni, boleh tak saya kata bawa siapa yang paling tua dalam ahli keluarga ni. Saya nak dia hadir, dia kata. Sebab orang yang paling tua ni lah yang dia tahu. Siapa yang meninggal dulu. Moyangnya, datuknya, pak saudaranya, dia akan ini yang melibatkan dah banyak kali berlaku kematian tetapi harta pusaka belum dibahagi lagi. Ini mustahak. Jadi kehadiran ahli waris ni mustahak supaya mahkamah dapat maklumat yang sebenar, tidak disembunyikan. Kadang-kadang bila si mati ni dia ada kahwin lain, contoh ni ada maklumat yang cuba disembunyikan dia ada kahwin lain tapi tak declare contohnya kan, ataupun dia kahwin senyap-senyap contohnya kan. Jadi yang kahwin lain tadi ni kalau dia nak dapat pusaka dia kena buat satu kes lain dulu di mahkamah, iaitu kes pengesahan nikah. Kes pengesahan nikah di mahkamah, maknanya si mati tadi ni dengan isteri yang lain tadi ni yang nikah senyap-senyap tadi perlu disahkan dulu oleh mahkamah. Nikah dia. Ada kes yang nikah sindiket. Nikah sindiket ni belum tentu sah, tak sah ataupun tidak segi hukum syaraknya. Ada kes begini. Jadi saya menasihatkan orang yang berkenaan kena pergi mahkamah dulu, baru dapat hak untuk dia tuntut pusaka tu. Cuma dari segi tanggungjawab waris yang lain pula, dia jangan sembunyikan waris-waris ni. Terutama ada juga kes yang mungkin berlaku perselisihan keluarga, contohnya. Bila berlaku perselisihan keluarga, ada waris yang disisihkan daripada keluarga. Waris ni dah bawa diri dah. Merantau entah ke mana, bawa diri sebab disisihkan oleh ahli keluarga. Bila meninggal, ada ahli keluarga yang meninggal, dia adalah salah seorang waris. Ada di kalangan ahli waris utama ni, dia kata, ni si Fulan ni tak payah masukkan nama dia. Ada ni berlaku ni. Jadi hadirin hadirat sekalian, ni perkara yang tak sepatutnya berlaku. Sama ada suka ke tak suka dengan ahli waris tu, dia tetap ahli waris. Nama dia tak boleh ditinggalkan. Cuma yang tadi macam kes MH370, dalam kes tsunami, dalam kes dia dah hilang dah puluhan tahun dah tak dengar khabar berita.
Ini kena buat kes lain pula tadi, kes anggapan mati tadi ni. Kena dapat perintah mahkamah pula. Kalau nak keluarkan nama dia, ya, ataupun nak diisytiharkan oleh mahkamah bahawa orang ni telah meninggal dunia, ya. Baru boleh nama dia tu ditolak, ya. Ini cara yang sepatutnya dibuat lah, ya. Jadi itu bab waris tadi ni. Jadi ini mustahak kita bila hadir ke mahkamah, kita berilah maklumat yang sebenarnya kepada mahkamah berhubung dengan semua waris-waris ni. Sama ada waris-waris yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia tadi ni. Termasuk jantina, ya. Sebelum saya jawab soalan dekat chat room, termasuk jantina. Hari ni macam-macam, ya, hadirin sekalian, ada orang tukar jantina, ya. Ada orang tukar jantina, jadi bila bicara faraid, kena beritahu jantina yang sebenar, ya, sebab dia melibatkan waris. Ini berlaku ni kes sebenarnya saya kongsikan dalam waktu kami belajar ilmu faraid ni, ya, di awal dahulu saya menjadi hakim dulu, ya, bila kami belajar ilmu faraid ni dikongsikan ni kisah benar semasa perbicaraan siasatan waris ni. Ada seorang makcik ni, ya, makcik ni hadir sekali lah, ya, makcik, ya, tetapi mungkin hakim yang bicara faraid ni dia perasan melalui IC dan sebagainya. Yang sebenarnya makcik ni sebenarnya lelaki, ya. Ditanya berkali-kali dalam barulah makcik ni mengaku yang dia asalnya lelaki, ya. Yang khunsa, ni ada sebut yang tanya pasal khunsa. Yang khunsa ni kita kalau ikut hukum syarak kita pilih yang dominan. Yang khunsa ni maksudnya dia ada dua alat kelamin, ya. Itu panggil khunsa. Bukan pondan, ya. Pondan lain, khunsa lain. Khunsa ni maksudnya ada dua alat kelamin. Ada alat kelamin lelaki, ada alat kelamin wanita. Yang mana dominan yang tu dikira, ya. Segi hukum syarak begitu, ya. Sekejap saya tengok di soalan tadi ni. Bagaimana nikah senyap apabila dah dibagi harta pusaka? Boleh semak balik, ya. Bagi kes yang nikah senyap dah dibagi harta pusaka, kemudian yang nikah senyap itu dia pergi ke mahkamah syariah, sahkan nikah dia, dia layak balik mengikut undang-undang dan juga hukum syarak. Selagi nikah itu tidak disahkan oleh mahkamah syariah, dia tak ada kelayakan, ya. Hilang kelayakan dia. Ya, dari segi undang-undang dan juga hukum syarak. Ya, boleh faham, ya. Kemudian bagaimana dengan KWSP? Soalan 1, tidak boleh dihibah ke? 2, jika waris yang lain lepaskan hak atas permintaan pemilik KWSP sebelum meninggal, boleh ke? Boleh, ya? Ya. Saya jawab yang kedua ni tu. Waris yang lain lepaskan hak. Boleh. Mana-mana waris boleh melepaskan hak. Ya. Saya bagi contoh mudah aja. Bila arwah bapa saya meninggal dunia dulu, waris-waris ialah kami adik-beradik lah. Ada lelaki, ada perempuan. Mak saya hidup lagi. Kemudian mak kepada arwah bapa saya hidup lagi. Nenek saya lah. Ni semua waris yang ada. Waris yang layak. Ya. Kami adik-beradik semua lepaskan hak. Bagi terus pada mak. Arwah nenek saya pun dia pun tak nak juga, ya. Jadi mudah, ya, persetujuan bersama mudah, ya. Cuma arwah nenek dulu walaupun dia tak nak, kita bagilah, ya. Kita bagi dalam bentuk duit lah, ya. Dalam bentuk wang tunai kepada dia sebagai ya, budi bicara kita, walaupun dia nenek ni tak nak, ya. Dia kata dia tak nak, ya, pada tanah, ya, yang ditinggalkan oleh arwah bapa saya ni. Jadi itu boleh lepaskan hak. Mana-mana waris maknanya boleh melepaskan hak masing-masing. KWSP tadi tidak boleh dihibah ke? Duit wang KWSP boleh, ya, dia boleh nak hibah, ya, wang KWSP tadi, ya. Jawapannya boleh lah, ya.
Kemudian soal bab jantina ni kalau seorang khunsa bagaimana? Tadi saya dah jawab ya, yang mana dominan ya. InsyaAllah saya dah jawab dah kot ya. Kemudian waris yang ghaib saya sebut tadi dalam bab rukun pusaka yang ketiga tadi, dalam bab waris tadi dia ya, nak ditentukan waris yang berhak, jangan sembunyikan waris, jangan sembunyikan jantina, kalau khunsa diambil yang dominan. Waris yang ghaib ni macam mana? Yang ghaib tadi kena ikut tadi ni ya. Maknanya kalau waris ni dah gaib puluhan tahun, ya, kita pun tak tahu hidup ke atau mati. Jadi boleh dapatkan perintah anggapan kematian tadi tu, ya, daripada mahkamah syariah. Perintah anggapan mati tadi ni mengikut hukum syarak, ya, itu selepas 4 tahun, ya, orang itu tak dapat dikesan sama ada hidup ataupun mati ya. Ghaib, guyub terus ya. Setelah usaha-usaha dibuatlah iklan ya, masuk dalam surat khabar ya, jejak kasih dan sebagainya contohnya lah ya. Ini boleh buat ya. Kalau di mahkamah sivil 7 tahun ya, kita syariah ni 4 tahun. Alhamdulillah lebih inilah, lebih mudah lah untuk dapat perintah anggapan kematian ini ya. Jadi bila mahkamah istihar sepulan ni telah meninggal dunia, maka dia terkeluarlah ya daripada waris ya. Jadi okey, sambung balik ya. Ada soalan lain ke? Dah 10 minit dah rupanya. Ya, Puan Cik Iman Haris sila. Yang angkat tangan. Cik Iman Haris ke? Sila. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya, bila suami itu meninggal, dia ada meninggalkan sebuah rumah, tapi dalam loannya belum settle lagi lah. Jadi dia ada ambil loan join antara isteri dan suami kan. Jadi bila suami meninggal, jadi dah terbayarlah loan dia tu. Tapi isteri masih meneruskan lagi loan tu kan. Jadi, tak ada yang bila suami meninggal yang dikira insurance cover tu, tak ada. Dia government loan lah, tak tahu, tak ada. Cuma dia bayar untuk suami saja. Yang loan isteri ni, yang separate ni kena teruskan bayar. Okey, kalau joint loan ya, betul. Ada joint loan. Lepas tu anak-anak masih kecil, yang besar pun 16 tahun. Jadi anak dia 4 orang lelaki. Jadi sekarang ni kalau dia nak jual rumah tu, kan isteri tu nak jual. Jadi ada kena bagi tak untuk anak-anak tu? Macam mana pembagian tu? Itu saya terima kasih. Cantik soalan ni ya. Soalan ni nampak berbelit-belit ya, tetapi sebenarnya mudah aja ya. Dia begini ya. Bila suami meninggal tadi ni ya. Rumah joint loan ya. Jadi bila joint loan maknanya yang pertama sekali mesti diputuskan ialah harta sepencarian. Harta sepencarian. Maknanya isteri yang meninggal dunia tadi ni kena filekan ke mahkamah harta sepencarian ya. Setakat yang dah dibayar sehingga si mati meninggal dunia tadi ni. Mana sama-sama bayar. Yang jumlah tu kena ditentukan dahulu ya. Yang tu ditentukan dahulu. Jadi setakat contohlah daripada mula beli, contoh dah 5 tahun kahwin, lepas tu beli rumah. Contoh tadi ni ya. Sampailah si suami meninggal dunia, kata dah bayar 10 tahun dah contoh. Dah bayar 10 tahun. Dah bayar 10 tahun ni jumlah dia maknanya 100,000. Bila 100,000 contohnya, sini saya bagi contoh saja ya untuk mudah faham. Dua-dua menyumbang untuk bayar. Bila dua-dua menyumbang untuk bayar ni, biasanya mahkamah akan putuskan pembahagian sama banyak. Ya, sama banyak. Maknanya isteri 50%. Kalau tadi dah bayar 100,000 contohnya kan, maknanya bahagian isteri 50,000,
bahagian suami 50,000. Jadi bahagian isteri tadi 50,000 dia ambil. Dia punya atas pencarian. 50,000 yang dah bayar oleh suami tadi dia menjadi pusaka. Itu nampak kat situ. Kemudian isteri terus sambung bayar. Bila isteri terus sambung bayar, itu hak dia lah. Ya. Jadi ini akan ni ambil kira, ya. Ni akan ambil kira, jumlah-jumlah tu akan ambil kira sekiranya rumah tu dijual. Ya. Rumah tu dijual, dia ambil kira tempoh-tempoh yang saya sebutkan tadi. Macam mana nak kira harta pencarian, yang macam mana nak kira berapa pusaka si mati tadi ni. Bila sebut pusaka tadi, maknanya kata tadi kata dah bayar 100,000. Bahagian suami tadi ada 50,000. Bila 50,000, siapa yang dapat pusaka? Isteri akan dapat pula sekali lagi, selain daripada harta pencarian tadi ni. Daripada 50,000 tadi, isteri akan dapat 1/8 sebab anak-anak. Anak-anak tadi akan, kalau ada anak lelaki, ada anak perempuan, dia akan asabah lah. Kalau ada masih ada si mati ni masih meninggalkan ibu atau bapa, ibu dan bapa tadi layak 1/6. Ya? Ibu 1/6, bapa dia 1/6. Yang lain-lain baki itu akan dibahagikan kepada anak-anak tadi ni dengan kadar nisbah 2:1. Ya? Boleh faham ya? Nanti Ustaz nak tanya, nak pergi pejabat mana yang nak nguruskan ni? Tu dah. So satu hal lagi tu. Ini kes ni dah lama, dah 30 bila tahun. melibatkan rumah bila melibatkan harta tak alih ni, dia biasanya kena berurusan di pejabat pusaka kecil. Pejabat pusaka kecil ya. Yang nilai dia 2 juta dan ke bawah, bila melibatkan harta tak alih, harta tak alih rumah tadi kan, dia biasanya akan diurus oleh pejabat pusaka kecil. Pejabat pusaka kecil ni biasanya ada di pejabat, kalau di Negeri Sembilan ni bukan semua daerah ada. Pejabat daerah tertentu. Boleh. Dia pejabat tanah dan galian dia punya tu. Dia punya HQ dia. Ya. PTT pejabat tanah dan galian di Seremban, dan di daerah ada cawangannya di daerah-daerah tertentu saja. Boleh search di laman web pejabat tanah dan galian untuk tujuan ni. Untuk daftar online pun boleh dah sekarang ni. Ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Tumpang tanya. Ya, berbalik-balik soalan yang tadi, yang waris gaib tadi, nak kena tunggu 4 tahun. Bermakna pembahagian harta pusaka tu tak boleh dibuat dalam masa 4 tahun tu, kena tunggu lepas 4 tahun. Tidak, tak semestinya tunggu 4 tahun. Kalau maknanya, kalau yang gaib tadi ni dah lebih dah 4 tahun dah gaib, boleh je terus buat. Ya, dengan syarat tadilah, maknanya dah diiklan. Ditambah lagi lah, bila difilekan kes tu ke mahkamah, diiklankan. Ya, yang waris yang gaib tadi ni dah syaratnya dia dah gaib tu lebih daripada 4 tahun. 4 tahun dan ke atas. Boleh, tak payahlah tunggu lagi 4 tahun pula. Jelas ya? Okay. Faham. Okay. Terima kasih. Ya, sama. Okey. Tadi ni ada yang baru tahu isu rumah. Ustaz lagi satu, Ustaz minta maaf. Ini contoh ni, saya sekadar nak tahu saja. Katalah pembahagian harta pusaka tu telah dibuat mengikut peraturan yang betul. Kemudian setelah tu timbul pula kes isteri kedua tuntut. Macam mana tu? Boleh buat semakan balik semula. Maksud, tapi harta dah dibagi-bagi pada isteri dan anak-anak yang pertama tu. Boleh. Kita boleh dapat nilai itu balik. Ya. Dia boleh kena waris yang dah dapat tu kena bayar balik lah ya? Ya. Dia bila berlaku dia dalam hukum syarak dan undang-undang ini, apabila berlaku perubahan matan dipanggil. Berlaku perubahan perkara yang penting tadi ni melibatkan waris tadi ni. Jadi kes itu sama ada boleh disemak semula atau dibuat permohonan ubah perintah. Ya. Dua cara lah. Kes ni yang dah diputuskan boleh disemak semula. Ya.
untuk memasukkan waris yang baru, dan dimohon kepada mahkamah supaya perintah yang terdahulu tu diubah semula. Ini cara dia, ya. Okay, terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih. Baru tahu isu rumah bawah 2 juta di bawah Jabatan Tanah dan Galian, PTG, ya. Ada soalan panjang ni. Dia begini, kat mana nak pergi tadi ni? Yang sekarang ini, yang nilai 2 juta yang bila melibatkan tanah dan duit ni, ya, tanah bercampur dengan duit, itu pejabat tanah dan galian tadi. Pejabat pusaka kecil dipanggil, ya. Pejabat pusaka kecil, itu bidang kuasa dia, 2 juta dan ke bawah. Yang lebih 2 juta ni nak pergi mana? Kena file di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Tinggi Sivil, ya. Itu untuk tujuan dia, ya. Kemudian yang hanya melibatkan harta alih sahaja, macam duit, ya, saham, yang nilai dia 600,000 dan ke bawah, ini dia kena pergi Pejabat Amanah Raya. Ada 3 agensi lah ni, ya. Nak dapatkan sijil atau perintah pembahagian pusaka ni, itu kena pergi Mahkamah Syariah lah, ya. Sebab Mahkamah Syariah tu bidang kuasa dia pula, nak menentukan siapa waris yang berhak, dan berapa bahagian mereka, ya, 1/2 ke 1/6 ke 1/8, itu tanggungjawab Mahkamah Syariah, ya. Mahkamah Syariah lah yang ada bidang kuasa untuk mengeluarkan perintah perakuan, dipanggil, sijil perakuan faraid ataupun perintah perakuan faraid, yang mengandungi siapa waris yang berhak dan berapa bahagian mereka, ya. Ini soalan yang terakhir lah kot ni, saya jawab, ya, insya-Allah. Assalamualaikum, saya ingin bertanya 2 soalan. Ibu meninggalkan seorang anak perempuan tunggal. Si mati mempunyai adik yang masih hidup yang mempunyai anak lelaki. Okey. Manakala abang kepada ibu si mati telah meninggal, sebelum ibu dan mempunyai anak lelaki. Adakah anak lelaki kepada adik perempuan ibu dan anak kepada abang ibu berhak? Ini. Ini soalan yang rumit juga yang ditanya oleh baby twin ni, ya. Yang kedua, ibu si mati telah membuat hibah, si mati telah buat hibah rumah 100% kepada anak perempuan sebelum meninggal. Adakah waris lain boleh bantah? Saya jawab yang nombor 2 dulu, ya. Ni yang dulu saya bila bicara bab hibah dulu, saya kongsikan pandangan Profesor Dr. Ismail Abu Hassan, pensyarah kanan UIE, yang mengatakan bila kita buat hibah ni jangan sampai menyebabkan ahli waris bergaduh, ya. Inilah maksudnya, ya, hibah 100% kepada anak perempuan sebelum meninggal, jadi waris lain mesti akan bantah, kenapa mak ni bagi seorang anak ni je, yang lain tak merasa langsung, ya. Kalau cerita Piramli, ini tidak adil, ya. Kan? Ya. Jadi memang soal harta tu memang begitulah, ya. Jadi sebab itu saya dah pesan dah dulu ni dalam kuliah kita yang lepas-lepas ni. Kalau nak buat hibah ni sebaiknya mesyuarat dah anak beranak, ya. Mesyuarat anak beranak. Saya nak jawab soalan yang kedua ni, baby twin tadi dalam chat room ni, jika waris-waris lain merasakan ada sesuatu, ya, di sebalik hibah 100% kepada seorang saja tadi ni, ada udang di sebalik batu lah contoh, ataupun ada unsur-unsur yang khianat ke, tidak amanah dan sebagainya, boleh bantah, ya. Boleh cabar hibah ni di mahkamah. Ini banyak dah berlaku kes ni, hibah dicabar di mahkamah syariah, banyak berlaku, ya. Jadi ini nanti terpulang, semasa bercara nanti itu terpulang kepada hakim untuk menentukan sama ada hibah itu sah atau tidak mengikut hukum syarak, ya.
Sebab kalau hadirin ingat semasa saya bicara bab hibah dulu ni, saya kongsikan ada hibah maradul maut. Hibah yang orang dah nazak nak mati ni, adakah sah mengikut hukum syarak? Itu ada pandangan fuqaha. Ada yang mengatakan tidak sah, ataupun ada pandangan kata sah, ada pandangan tidak sah. Ini boleh dicabar di mahkamah, biar mahkamah yang tentukan. Kemudian ada lagi juga hibah yang dibuat secara fraud, secara tipu lah, ataupun hibah yang dibuat secara paksaan, ini pun boleh dicabar di mahkamah, sebab dikhawatiri bila seorang saja dapat manfaat daripada hibah ni, sedangkan di sana ada lagi waris-waris yang lain yang berhak, jadi ada kemungkinan, mungkin berlaku tidak amanah di situ, mungkin berlaku penipuan, walaiyazubillah, ini payah cerita bab harta ni, memang payah, ini yang menjadi punca adik-beradik bergaduh, anak beranak bergaduh, saudara mara tak bertegur sapa dan sebagainya. Ini cubalah kita sama-sama elakkan, insya-Allah. Kemudian baby twin ni tadi tanya ni, yang pertama ni, yalah, saya ni yang pertama dah lama tak bercara pusaka ni, bila tengok soalan baby twin tadi ni, si mati meninggalkan seorang anak perempuan saja, tunggal. Tapi si mati ada adik perempuan masih hidup dan ada anak lelaki. Dapat ke tak dapat pusaka? Sini jawapannya sekarang ni saya tak ingat. Saya nak kena tengok balik gambar rajah waris-waris ni, nak kena tengok susu galuh dia balik, berhak ke. Sebab dalam hukum syarak ni, bila tak ada waris yang ke atas dan ke bawah, apa maksud ke atas dan ke bawah? Bapa, ibu, nenek, datuk, itu bapa dan ke atas lah, ke atas, dan ada waris yang ke bawah, anak, cucu, itu ke bawah. Tetapi di sana ada waris sisi. Waris sisi siapa? Adik-beradik. Adik-beradik si mati. Bapa saudara si mati. Anak saudara si mati. Ini dalam keadaan-keadaan tertentu mereka pun dapat. Ini dalam soalan baby twin ni yang pertama ni, saya tak dapat nak pastikan hari ni lah, sekarang ni, sama ada dapat. Ini waris sisi ni, adik-beradik si mati, anak saudara lelaki dia, ini waris sisi. Yang sebaiknya pada saya lah, yang sebaiknya kena difailkan di mahkamah. Failkan cepat di mahkamah, baru kita dapat. Bila kita buat siasatan waris tu, kita buat dia punya family tree tu, baru jelas kita nampak. Sebab itu saya sebut tadi ni, sukar sikit kuliah kita ni sebab secara online. Jadi kalau dia secara manual ni, saya boleh tunjuk gambar rajah dia tu, bagaimana kita buat siasatan waris, setakat mana yang terhijab, tidak terhijab ni, kita insya-Allah kita boleh tunjuk. Jadi saya minta maaf lah, soalan pertama ni tak dapat saya jawab. Nanti insya-Allah dalam kuliah akan datang saya jawab, insya-Allah. Ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, mak saya dia dah tukarkan nama tanah ni anak saya dengan saya. Saya ada 5 adik-beradik. Mak masih ada lagi Ustaz. Habis adik-beradik lain boleh tuntut ke Ustaz? Tapi ada yang dah tahu. Kebanyakan dah tahu lah kan. Ada seorang dah tahu. Terima kasih. Terima kasih Puan Zaliha yang bertanya. Itulah saya sebut tadi ni. Bila melibatkan hal-hal yang begini, sebaiknya dibincangkan anak beranak. Maknanya kalau redha, meredai, tak ada masalah. Tak ada masalah. Mungkin mak ni bagi kepada seseorang ni, seseorang pada anak ni atas maslahah. Mungkin anak itulah yang dia maknanya mungkin kurang sikit pada yang lain-lain. Yang lain dah banyak harta. Mungkin. Jadi ini terpulang. Jadi sebaiknya nasihat saya, berundinglah. Maknanya bila berbincang, bermusyawarah adik-beradik dan semua setuju, tak ada masalah. Jadi kalau senyap-senyap saja ataupun tahu kemudian dan sebagainya, itu yang jadi pecah belah tu.
tak puas hati. Yang tak tahu satu orang aja, adik-adik lelaki dengan abang lelaki setuju pasal saya tak ada suami kan. Ya, itu saya nampak tadi tu. Itu saya sebut tadi tu. Maknanya mak dia nak bagi kepada Puan Zaleha ni ada sebab. Cuma yang nasihat saya tadi ialah sebaiknya dikumpulkan adik-beradik ni. Ya. Jadi biar mak ni bercakap kepada semua adik-beradik, mak bagi kepada Puan Zaleha ni sebab ini sebab itu, ya. Jadi orang lain tak boleh petikai lah, ya. Kalau mak sendiri dah bercakap dan adik-beradik semua dah tahu, ya, dan yalah, ya, yalah, kadang-kadang ni depan setuju, belakang diungkit pula, itu tak jadi tu, ya. Yang sebaik-baiknya kita bercakap dari hati ke hati lah. Itu nasihat saya. Wallahu a'lam. Kena buat ibah tak Ustaz? Ya? Kena buat ibah tak Ustaz? Ya, dia bagi dah bagi dah tukar nama tu dah hibah dah tu. Dah tukar nama tu dah hibah, dah sempurna dah hibah tu. Ya. Saya tak faham kisah ni Ustaz. Ya, betul-betul. Ya, tak apa. Maknanya bila mak tu dah bagi, dah tukar nama, dah hibah dah tu. Cuma oleh kerana dah berlaku dah hibah ni, sebaiknya tadi itulah. Maknanya dimaklumkan kepada adik-beradik yang lain tadi yang belum tahu tu, ya. Mak yang sebaiknya mak sendirilah yang bercakap ni, ya, kepada adik-beradik yang belum tahu ni, ya. Jelas ya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ada last tadi, saya sebab dah pukul 10.30 ni kan. Ada satu lagi soalan dalam chat room ni. Soalan di atas tu, hibah rumah kepada anak perempuan tunggal kerana tiada anak lain. Yang mana tadi ni, yang Zulaikha. Tu yang baby twin tu Datuk. Yang baby twin tu tanya. Dia tolong jawab. Okey. Datuk yang atas tu dia tanya harta pusaka tu kena zakat tak? Datuk dah jawab belum? Yang mana ya? Ada kat atas. Harta pusaka. Ada dia tanya tu. Wajib bayar zakat ke duit pusaka Datuk tadi? Oh, ya, di sini ni. Dia wajib ke tak wajib ni nak tengok syarat-syarat dia lah. Ya. Nak tengok kena syarat-syarat dia, ya. Jadi ni saya tak dapat nak jawab. Yang boleh jawab ni kita kena bawa dia ke pejabat ni zakat lah, ya. Pejabat zakat. Boleh tanya di sana, ya, di sana. Kalau maknanya kena zakat, kita keluarkanlah. Sebab yang saya sebut tolak tadi ni, harta pusaka si mati ni termasuk yang sepatutnya dizakatkan tadi ni, ya. Jika kena zakat, kena keluarkan tolak duit si mati tadi ni untuk bayar zakat dia, ya. Jadi soalan-soalan lain ni hadirin sekalian mungkin tak sempat saya nak jawab ni, ya. Ada 2-3 soalan lagi ni, ya. Ada ni, nanti ingatkan saya minggu depan, insya-Allah lah, minggu depan insya-Allah saya boleh. Termasuk tadi ni persoalan daripada baby twin tadi ni, yang waris sisi tadi ni, ya. Waris sisi, ya. Jadi hadirin sekalian, ya, saya ingat saya mohon berhenti di sini dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan dan kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendirilah, ya. Kita masih dalam bab yang awal lagi lah ni, bab pusaka ni, mungkin 2-3 siri lah kot, ya. InsyaAllah kita boleh habiskan dalam bab pusaka ni, ya. Kalau ada banyak soalan mungkin terlanjutkan lah nanti, insyaAllah, ya. Jadi saya mohon maaf lah atas salah silap saya sudah semula kepada pengacara majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Boleh isyak kita berjalan lancar, banyak ilmu pengetahuan yang telah dikongsikan dengan oleh Yang Amat Arif Datuk. Mudah-mudahan semua jemaah bertambah ilmu dan faham dengan penjelasan Datuk, dengan soalan yang bertubi-tubi. Rasa Datuk bercakap non-stop. Sorry Datuk. Bab pusaka ni banyak yang perlu diselesaikan dengan hutang-hutang yang ditinggalkan dan bermacam-macam lagi. Kita tangguh dulu kita punya kuliah ni sehingga ke minggu depan, insya-Allah. Mungkin kita skip dulu soalan tajuk-tajuk lain, kita teruskan yang ini dulu tu untuk selesaikan, kan? Boleh.
Dengan itu saya ucapkan, saya mohon izin Datuk untuk saya buat sedikit bahan kuliah untuk besok pagi. Ya, sila. Ya. Okey, pada pukul 6.45 pagi kita ada kuliah subuh bersama Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh dengan bacaan surah Yasin, doa dan tazkirah dengan kisah-kisah daripada Al-Quran. Pada pukul 8 pagi kita ada kuliah duha bersama Al-Fadhil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jahari, biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pukul 2 petang kita ada tahsin Al-Quran bersama Al-Fadhilah Ustazah Helen. Pada pukul 5.15 petang kita ada kuliah asar bersama Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin lagi sekali. Pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Imam Muhammad Nazri bin Mustaqim Tadabbur Al-Quran. Pada pukul 9 malam talaki bersama Al-Fadhilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh. Pada pukul 9.15 malam kita ada kuliah isyak bersama Al-Fadhil Major Ustaz Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan pengajian berkitab Al-Muhimmah Al-Mawa'id Al-Badi'ah. Dengan itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Yang Amat Arif dan terima kasih pada Gubernur Iman. Terima kasih juga pada semua jemaah yang istiqamah duduk daripada tadi dengan khusyuk sekali rasa saya. Saya mewakili Gubernur Iman mohon ampun dan maaf anda ada sebarang kekurangan di dalam majlis kita pada malam ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi berakhir majlis, mohon Yang Amat Arif membacakan doa penutup Tasbih Kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih doakan saya.